Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam Sembang Santai. Apa kes tu? Terima kasih kerana sudi mengikuti program ini. Dan jangan lupa subscribe, like dan share video saya ini. Baik, hari ini saya akan membincangkan berkenaan dengan Undang-Undang Syariah. Undang-Undang Syariah merupakan undang-undang negeri, ya, yang diluluskan di Dewan Undangan Negeri masing-masing. Sebab itu terdapat perbezaan dari segi nama bagi setiap negeri tersebut. Walau bagaimanapun kandungan undang-undang syariah ini lebih kurang sama saja di antara negeri-negeri. Cuma mungkin dari segi susun atur, section dalam undang-undang itu berbeza, tapi secara keseluruhannya adalah sama. Baik, pemakaian undang-undang syariah ini diguna pakai bagi orang-orang yang bermestautin di dalam negeri tersebut ataupun yang tinggal dalam negeri tersebut. Ini dinyatakan dalam Seksyen 2 Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan. Sebagai contohnya, dinyatakan bahawa undang-undang ini terpakai bagi semua orang-orang Islam yang tinggal dan bermestautin dalam wilayah persekutuan. Baik, hari ini saya akan membicarakan khusus berkenaan dengan harta sepencarian. Saudara-saudari sekalian, setiap perkahwinan inginkan perkahwinan itu kekal abadi hingga ke jannah. Namun begitu, ada juga perkahwinan yang hanya separuh jalan saja dan berakhir dengan perceraian. Apabila berlaku perceraian, pihak-pihak mempunyai hak masing-masing. Sebagai seorang isteri misalnya, selepas berlaku perceraian, mereka boleh menuntut nafkah iddah, muta'ah, harta sepencarian, nafkah anak, hak jagaan anak dan juga nafkah tertunggak. Untuk kali ini saya akan membincangkan berkenaan dengan harta sepencarian. Dalam Seksyen 2 Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan mentafsirkan harta sepencarian ialah harta yang diperolehi bersama, mengikut syarat-syarat yang ditetapkan mengikut hukum syarak. Itu yang ditetapkan tafsirkan dalam Seksyen 2 Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan. Dan begitu juga di setiap negeri ada tafsiran masing-masing, tapi lebih kurang sama saja. Baik, syarat-syarat berkenaan dengan harta sepencarian ini, ianya dibeli dalam tempoh perkahwinan, diperoleh dalam tempoh perkahwinan. Pihak-pihak adalah yang terlibat dengan perkahwinan itu, dan pihak yang lain tidak boleh menuntut harta sepencarian. Ini dijelaskan dalam kes Awang Abdul Rahman lawan Samsudin Awang, di mana mahkamah telah menolak permohonan harta sepencarian yang difailkan oleh anak tiri, iaitu anak dari hasil perkahwinan arwah isterinya dengan suami yang lain. Jadi mahkamah tolak sebab anak ini tidak terlibat dengan perkahwinan itu. Jadi permohonan harta sepencarian itu telah ditolak. Baik, dan seterusnya mahkamah akan menilai berkenaan dengan sumbangan pihak-pihak, iaitu sumbangan langsung ataupun sumbangan tidak langsung. Kemudian hutang-hutang dalam masa perkahwinan untuk faedah bersama, dan juga tanggungan anak-anak yang ditanggung oleh pihak-pihak. Baik, untuk hari ini saya akan menjawab soalan yang dikemukakan oleh Puan Mazlin. Puan Mazlin telah berkahwin dengan suaminya pada tahun 2010. Kemudian 2011 mereka telah membeli sebuah rumah dan menggunakan hanya satu nama, iaitu nama suami. Walau bagaimanapun pinjaman bank menggunakan dua nama. Kemudian pada tahun 2012, iaitu setahun selepas pembelian harta tersebut, suami Puan Mazlin tidak bekerja. Jadi segala ansuran rumah itu telah dibayar oleh Puan Mazlin seorang. Jadi pembayaran itu dibuat sehinggalah mereka bercerai pada tahun 2018. Kemudian baru-baru ini
Puan Mazlin dapat tahu suaminya telah mencari buyer untuk menjual rumah tersebut. Dan suaminya maksudnya bekas suaminya memberitahu yang segala hasil jualan itu akan diambil oleh beliau seorang. Jadi Puan Mazlin tidak setuju dengan perkara ini dan telah bertanyakan soal ini untuk saya memberikan penjelasan. Jadi apa yang kita lihat masalah Puan Mazlin ni tentang harta sepencarian, ya. Apakah pembelian rumah itu merupakan harta sepencarian? Baik, sebagaimana saya katakan tadi bahawa harta itu telah dibeli dalam tempoh perkahwinan. Jadi maknanya ia merupakan harta sepencarian. Kedua, walaupun atas nama suami, ya, tetapi hak Puan Mazlin sebagai isteri tetap terjamin, ya. Itu dia memberi memberi sumbangan secara tak langsung, satu. Dan mengikut ceritanya Puan Mazlin ni lah yang telah membayar ansuran rumah itu sejak suaminya tidak bekerja, iaitu sejak tahun 2012 hingga 2018. Jadi maknanya Puan Mazlin juga telah memberi sumbangan secara langsung. Jadi sumbangan ini diambil kira oleh mahkamah dalam menentukan jumlah ataupun bahagian yang akan diperolehi nanti. Keempat ialah tanggungan dua orang anak yang juga ditanggung oleh Puan Mazlin. Jadi mahkamah akan mengambil kira tentang perkara ini. Dan yang kelima, hutang dengan pihak-pihak ataupun dengan bank untuk faedah bersama. Jadi ini juga akan diambil kira oleh mahkamah. Mengikut Seksyen 122 Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan menyatakan, saya bacakan 122 subsection 1, dia kata mahkamah hendaklah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau membuat satu perintah perceraian untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang diperolehi pihak-pihak semasa perkahwinan mereka melalui usaha bersama mereka dibagikan antara mereka, atau supaya apa-apa aset itu dijual dan hasil jualan itu dibagikan di antara pihak-pihak. Baik, ini ialah perolehan harta secara bersama. Pihak menjalankan kuasa yang diberikan oleh subsection ini, mahkamah hendaklah mengambil kira tentang A, takat sumbangan yang telah dibuat oleh setiap pihak, ya, dalam bentuk wang, harta atau kerja bagi memperolehi aset itu. Kedua, apa-apa hutang yang belum dijelaskan oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka. Dan ketiga, keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu jika ada. Dan takluk kepada pertimbangan itu, mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak. Itu kalau usaha bersama, ya. Kemudian di subsection 3 ini pembelian oleh satu pihak saja, ya. Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau membuat satu perintah perceraian untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang diperolehi semasa perkahwinan melalui usaha satu pihak, ya, kepada perkahwinan itu semata-mata dibagikan kepada pihak-pihak itu, atau supaya apa-apa aset itu dijual dan hasil jualan itu dibagikan kepada pihak-pihak, ya. Jadi pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subsection 3 tadi, mahkamah hendaklah mengambil kira tentang takat sumbangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai aset itu kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumah tangga atau menjaga keluarga itu. Maknanya kalau si isteri tidak memberi sumbangan dari segi sumbangan langsung, tapi telah menjaga keluarga dengan baik, ya, menjaga makan pakai dan sebagainya, itu memberi ketenangan kepada suami dan sebagainya, itu mahkamah mengambil kira sebagai sumbangan secara tak langsung. Dan B, keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu jika ada. Jadi itulah antara yang dinilai ataupun yang diambil kira oleh mahkamah dalam pembagian hak-hak harta sepencarian itu ataupun bahagian-bahagian dalam harta sepencarian itu. Jadi nasihat saya kepada Puan Mazlin ialah Puan kumpulkan semua dokumen-dokumen yang berkaitan, kemudian Puan filekan harta sepencarian ini di mahkamah, ya. Itu mengikut nilai. Kalau melebihi 300,000, mungkin Puan kena filekan di mahkamah tinggi, tapi kalau di bawahnya Puan boleh filekan di mahkamah rendah.
puan boleh filekan sendiri atau menggunakan khidmat peguam. Baik, kemudian beban untuk membuktikan tentang pembayaran yang ataupun sumbangan yang puan berikan itu terletak pada puan. Jadi saya nasihatkan puan mengumpul segala maklumat ataupun dokumen berkaitan dengan pembayaran itu untuk dikemukakan di mahkamah nanti di hari perbicaraan. Begitu juga puan sebutkanlah tanggungan-tanggungan yang puan ada, iaitu tentang anak tersebut, dan juga puan sediakan saksi-saksi untuk menyokong keterangan puan. Jadi insyaAllah dengan dokumen-dokumen dan keterangan saksi dan menyokong keterangan puan, insyaAllah permohonan puan ini akan berjaya dan puan akan diberikan bahagian tertentu oleh mahkamah mengambil kira semua fakta yang dikemukakan di mahkamah. Jadi itulah jawapan saya. Semoga puan mendapat manfaat daripada jawapan saya ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti siri ini pada sesi-sesi yang akan datang. Dan jangan lupa subscribe, like dan share video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.